Cuma yang kita tahu 25. Rasul banyak kat 300 lebih, 313 kata dia. Nabi-nabi lagi banyak 124,000. Nabi-nabi tanpa Rasul, dia hanya dapat, dia tak diminta untuk sampaikan. Jadi sebenarnya tentang Nabi Muhammad ni sangat jelas, apatah lagi dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab tu kalau kita seronok dengan pembahasan agama Kristian juga agama Yahudi, kita akan nampak dan jelas kenaan dengan Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat dan juga Injil. Zaman Nabi dulu berjalan terus, tapi jahatnya mereka ubah. Mana ucapan Ka'bul Ahbar Muhammadun Rasulullah yang dia kata ada dalam Taurat? Mana benda tu? Dah tak ada dah. Mana pergi? Sudah dipadam, musymukarrar. Dah bukan mukarrar lagi, akhirnya dipadam. Mana pergi tentang ciri-ciri Nabi yang ditemui oleh Sayyiduna Abdullah bin Salam, antara rahib Yahudi yang meluk agama Islam. Mana cerita tentang Nabi yang diketahui oleh Salman Al-Farisi, yang akhirnya dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk menunggu Nabi akhir zaman ni. Benda-benda itu ada dalam Taurat dan Injil, tapi sudah diputarbalikkan oleh para pendeta Yahudi. Lepas tu kalau kita tengok dalam Taurat, edisi sekian, berapa banyak edisi, tapisan-tapisan, ubah suaian dan seterusnya. Quran Alhamdulillah, Quran itulah dulu sampai sekarang yang kita dapat. Bahkan tulisan, cara tulisan Al-Quran itu pun itulah cara tulisan yang ditulis pada zaman sahabat, pada zaman Nabi sampai ke kita. Lepas tu kita tengok kadang-kadang dia eja lain, kalimah yang sama tapi ejaan beza-beza dalam Al-Quran, sebab melaikan qiraat yang pelbagai. Nak cerita bahawa Al-Quran ini terjaga bukan sekadar Al-Quran itu sendiri, ejaannya, bacaannya sampai ke kita dapat tahu macam mana Nabi baca Al-Quran. Kita tahu panjang ubah harakat, kita tahu. Kita belajar tajwid, itulah yang diwarisi oleh Nabi sampai ke kita. Betul lah Al-Quran ni Allah Ta'ala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran Karim. Termasuklah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi di Madinah, dia memang sangat rugi. Mereka tahu tentang Nabi, mereka tak beriman dengan Nabi. Sangat rugi. Mereka sanggup beli neraka Allah yang kekal selama-lamanya. Sedangkan mereka telah diwasiatkan oleh generasi sebelum ini di kalangan golongan Yahudi supaya tunggu Nabi akhir zaman ini Yasrib. Sebab tu mereka tinggal di Yasrib. Sedangkan Yasrib bukan tempat asal orang Yahudi. Tapi itulah hidayah itu milik Allah. Ada orang sanggup angkuh untuk menerima kebenaran. Dia tahu itu benar tapi dia tak nak terima sebab ada benda-benda lain. Akhirnya dia sanggup untuk mencari kemurkaan Allah asalkan dia disanjung hebat di dunia ini. Raja Tubba, ada seorang raja yang berasal dari Yaman. Raja Tubba yang hidup 1000 tahun sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana mengetahui berita kedatangan Nabi mulia ini pada akhir zaman, sang raja telah melakarkan warakah cinta dan rindu daripada sang raja buat Nabi bagi segala Nabi ini dengan menyatakan keimanannya kepada kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Raja Tubba ni dia orang Yaman. Dia serang Nabi dengan negara ni. Antara yang dia nak serang adalah Yasrib. Dia hidup bila 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dia dengan Nabi Muhammad 1000 tahun. Bila dia nak serang Yasrib, ulama-ulama ahli kitab pesan kat dia, jangan berdasarkan bacaan Taurat, berdasarkan kitab-kitab lama, menyatakan tempat inilah tempat yang akan diduduki oleh Nabi akhir zaman. Dan Ka'bul Ahbar dah sebut dah, antara ayat ke zaman itu adalah Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar la fazl wa la ghalis wa la sakhabun fil aswaq. Tadi sebut mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Taibah. Itu nas kitab Taurat dalam bahasa Arab yang ada pada tangan Ka'bul Ahbar pada zaman Sayyidina Umar. Dia kata apa? Yang ada dalam Taurat ketika itu adalah wa hijratuhu bi Taibah. Hijrah Nabi akhir zaman ini adalah Taibah. Taibah iaitu Yasrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah dah ini. Jadi bila puak-puak Yahudi ataupun puak-puak Bani Israel sebut kepada Raja Tubba bahawa ini adalah tempat Nabi akhir zaman, akhirnya tak jadilah Raja Tubba menyerang Yasrib 1000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang raja menulis dan dia golongan Bani Israel ketika itu sebut kepada Raja Tubba, tempat ini tempat hijrah Nabi akhir zaman dan kami pun dapat tahu mana satu rumah ni. Sampai nak cerita
benda itu, pengetahuan tentang Muhammad itu disebut secara detail lagi dalam kitab lama, kitab Taurat itu. Sebab tu kalau kita tengok kan, dalam kisah-kisah lampau, ada orang yang diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana dia baca Taurat, dia cium nama Nabi Muhammad. Yang pernah saya ceritakan, saya rasa di sini kat dulu. Dia baca, setiap kali jumpa Nabi Muhammad, dia cium. Setiap kali baca Taurat, jumpa nama Nabi Muhammad lagi, dia cium. Nak cerita bahawa nama Nabi Muhammad SAW satu ketika dahulu dalam Taurat jadi penuh. Tapi di mana benda tu setelah selesai dihasafkan oleh para pendeta Yahudi dan juga Kristian yang tidak redha untuk menunjukkan kebenaran kepada para pengikut mereka. Jadi Raja Tubak ni, puak-puak Bani Israel ketika itu kata, ini rumah, nanti rumah ni lah yang akan diduduki oleh Nabi akhir zaman tadi. Akhirnya Raja Tubak pun tulis satu surat itu diletakkan dalam rumah tersebut, dan akhirnya rumah itu diwarisi oleh generasi ke generasi. Akhirnya rumah itu last kali siapa yang duduk? Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Musa yang hari kita ni. Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika Nabi masuk ke rumah Abu Ayyub kan, ketika Nabi sampai Madinah, akhirnya semua pakai kata rumah saya. Nabi kata tak apalah, ni unta ni dia akan diam jalan, di mana dia berhenti, di situlah saya akan tinggal sementara. Akhirnya unta tu berhenti di rumah Abu Ayyub, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika Nabi masuk ke rumah Abu Ayyub, Nabi tanya, Aina, mana surat Raja Tubak? Allah wahyukan Nabi, ada satu surat untuk Nabi daripada Raja Tubak. Nabi bertanya mana surat tu pun diserahkan kepada Nabi. Bila surat itu ditulis? 1000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Cerita ni mula-mulanya saya dengar pertama kali daripada mulut guru saya, Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini. Lepas tu saya cek kita tafsir, cerita ni ada disebutkan dan saya rekodkan dalam nota kaki buku ni lah. Baik, apa isi kandung surat ni dalam saya terjemahkan terus. Kepada Muhammad bin Abdullah, sang raja menulis, kepada Muhammad bin Abdullah, Nabi Allah, Rasulnya, penutup para Nabi dan Rasul Tuhan sekalian alam, daripada Tubak pertama. Sesungguhnya saya beriman dengan anda, beriman dengan kitab anda yang diturunkan kepada anda, dan saya mengikut agama dan sunnah anda. Saya beriman dengan Tuhan anda dan Tuhan segala sesuatu. Saya beriman dengan segala syariat Islam yang datang daripada Tuhan anda. Sekiranya saya dapat bertemu dengan anda, maka alangkah bahagianya. Namun sekiranya saya tidak sempat untuk bertemu dengan anda, maka syafaatkanlah saya dan janganlah lupakan saya di hari kiamat nanti. Sesungguhnya saya adalah daripada umat anda yang terawal, dan saya telah mengikut anda sebelum kedatangan anda. Saya adalah di atas agama anda dan agama bapa anda Ibrahim AS. Ini isi kandung surat Raja Tubak kepada Rasulullah SAW. Begitulah para hadirin, kerinduan manusia buat Nabi mulia ini. Maka beruntunglah bagi manusia yang mengikut Rasulullah, mengikut baginda SAW, mencintai, merindui dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sekiranya Raja Tubak sangat merindui baginda SAW, maka adakah sangat layak bagi kita selaku umat baginda tidak merindui, tidak mencintai dan tidak memperjuangkan perjuangan Nabi mulia ini SAW. Ya Allah, saksikanlah betapa kami merindui Nabi SAW ini. Allahumma amin. Dan saya rasa mungkin sekarang terdahulu waktu yang saya dapat kongsi dengan para hadirin yang dirahmati Allah.